Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kali ini, cikgu akan mengajar topik tahun 3 matematik tahun 3, iaitu membahagi dengan baki. Membahagi dengan baki. Jadi kita akan menggunakan kaedah bentuk lazim. Apa yang kita buat ialah kita buat dulu bentuk lazim. Kita tulis dulu 855 buat pintu, buat bumbung, bahagikan dengan 6. Jadi bagi yang tak ingat sifar 6, memang kena buat sifar 6. 6 tambah 6 12 tambah 6 18 tambah 6 24 30 36 42 48 54. Jadi bila dah siap sifar 6, maka kita boleh selesaikan soalan ni. Jadi kita lihat syarat untuk membahagi yang dekat dengan pintu ni ialah mesti nombor dia sama ataupun lebih besar. Jadi kita lihat di sini 8 lebih besar daripada 6, maka boleh dibahagikan dengan 6. Jadi kita cari 8 adalah sifar 6. Di mana 8 ada tak? Tiada. Jadi 8 berada di antara 6 dan 12. Maka ingat, kita mesti guna yang kurang, guna 6. Jadi tolak 6. Tolak siap-siap. 8 tolak 6 2. Kita kira 6 tersebut bilangan yang keberapa dalam sifar 6. Bilangan yang pertama, maka 1 kita letak ke atas ni. Kemudian proses yang berikutnya, turun 5, letak sebelah 2. Jadi 25. Baik, mana 25 dalam sifar 6? Ada tak? Tak ada. 25 berada di antara 24 dan 30. Ingat, syarat dia mesti ambil yang kurang. Kalau ambil yang kurang, yang atas ni lah. Ambil 24. Jadi kita akan tolak 24. Kita kira 24 ni bilangan keberapa? 1, 2, 3, 4. 24 ni bilangan yang keempat dalam sifar 6. Maka 4 kita letak di atas. Tolak macam biasa. 5 tolak 4, 1, 2 tolak 2, sifar. Proses yang berikutnya, turun 5, letak sebelah 1. Baik, jadi 15. Kita cari 15 ni ada tak dalam sifar 6? 15 pun tiada. Tapi 15 terletak di antara 12 dan 18. Syarat dia ingat, mesti ambil yang kurang. Jadi ambil 12. Jadi tolak 12. Kemudian tertolak dulu macam biasa. 5 tolak 2, 3, 1 tolak 1, sifar. Maka kita kira 12 ni bilangan yang keberapa dalam sifar 6? 1, 2. Bilangan yang ke-2. Maka di atas ni kita letak 2. Jawapan bagi soalan ni ialah 142 baki 3. Baik, kita pergi pada contoh yang berikutnya. 6160 kita bahagikan dengan 9. Jadi kita buat dulu bentuk lazim siap-siap. 6160 buat pintu, buat bumbung, bahagikan dengan 9. Bahagikan dengan 9. Jadi yang tak ingat sifar, memang kena buat sifar. Kalau macam ni, bahagi dengan 9. Kena buat sifar 9. 9 tambah 18 tambah 9, 18, 27, 36, 45 tambah 9. 45 tambah 9 berapa? 54 tambah 9, 63 tambah lagi 9, 72 tambah lagi 9, 81. Jadi buat sampai 9 saja. Bilangan yang ke-9 saja cukup untuk menjawab soalan bentuk lazim ni. Jadi kita carilah. Sebelum kita cari, kita cek dulu yang dekat dengan pintu ni. Yang dekat dengan pintu ni, boleh tak 6 kita bahagikan dengan 9? 6 boleh bagi 9 tak? Tak boleh. Sebab 6 kecil, lebih kecil daripada 9. Maka kita akan gabungkan. 61 boleh dibahagikan dengan 9. Jadi kita cari 61 dalam sifar 9. Ada tak? Tiada. Tapi 61 berada di antara 54 dan 63. Ingat, syarat dia mesti ambil yang kurang. Jadi kita ambil 54. Maka tolak 54. Kita kira 54 tersebut bilangan yang keberapa dalam sifar 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 54 ni bilangan yang ke-6. Maka kita akan letak di atas 1 ni. Sebab kita dah gabungkan nombor ni jadi 2 digit.
Jadi 6 bilangan kita dapat tu mesti letak di atas digit yang kedua. Kemudian proses yang berikutnya, kita tolaklah macam biasa. 1 tak boleh tolak 4, maka ambil 1 daripada 6, 6 akan jadi 5, 1 ni akan jadi 11. Jadi 11 tolak 4, 7. Kemudian proses yang berikutnya, turun 6 letak sebelah yang kita tolak tadi, 7. Jadi ini 5 tolak 5 sifar lah. Jadi yang ni jadi nombor 76. Kita cari nombor 76 dalam CV9 ada tak? Pun tiada juga. 76 berada di antara 72 dan 81. Syarat dia apa? Mesti ambil yang kurang. Jadi tolak 72. Nak tolak siap-siap pun boleh, tak apa. Kita tolak siap-siap. 6 tolak 2, 4. 7 tolak 7, sifar. Nak turun siap-siap pun boleh, tak ada masalah. Turun sifar ni, jadi 40. Tapi sebelum tu jangan lupa, kita cari dulu 72 ni bilangan yang keberapa dalam sifar 6, dalam sifar 9. Tak maaf, di sifar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 72 tersebut bilangan yang ke 8 dalam sifar 9. Jadi tulis 8 di sebelah dia ni. Kemudian kita cari pula 40. 40 ada tak dalam sifar 9? Pun tiada juga. Tapi 40 berada di antara 36 dan 45. Ingat syarat dia, mesti ambil yang kurang. Jadi kita ambil 36. Jadi tolak 36. Nak tolak siap-siap pun boleh, tak ada masalah. Sifar tak boleh tolak 6. Jadi ambil 1 daripada 4. 4 jadi 3. Sifar ni akan jadi 10. Jadi 10 tolak 6, 4. 3 tolak 3, sifar. Jadi kita cari 36 tersebut bilangan yang keberapa dalam sifar 9? 1, 2, 3, 4. Jadi 36 tersebut bilangan yang ke-4. Letak di atas. Bilangan mesti letak di atas. Carian dalam sifar tolak di bawah. Maka jawapan akhir bagi soalan ni kita akan dapat sebagai 684 bagi 4. Baik, soalan berikutnya, membahagikan dengan 10, 2 digit. Ni mudah je. Sifar 10 sama dengan sifar 1. Hanya tambah sifar sahaja di belakang. Sifar 10 tambah 1 sifar sahaja di belakang. Jadi kita buat bentuk lazim 7884. Buat pintu, buat bumbung, bahagi dengan 10. Jadi buatlah sifar 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi proses berikutnya selesaikan. Jadi 7 tak boleh bagi dengan 10. Jadi kita gabungkan jadi 78. 78 adalah sifar 10 mana? 78 berada di antara 70 dan 80. Ingat syarat dia, mesti ambil yang atas, yang kurang. Jadi kita ambil 70. Jadi tolak 70. Jadi 8 tolak sifar 8. 7 tolak 7, sifar 70. Ni bilangan yang keberapa? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan yang ke-7. Jadi 7 mesti letak di digit yang kedua. 8 ni 7, jangan lupa. Kemudian turun 8, jadi 88. 88 dalam sifar 10. Di mana dia? Ada tak? Tiada juga. Dia berada di antara 80 dan 90. Jadi syarat dia apa? Ingat, ambil yang atas, ambil yang kurang. Jadi apa? Jadi tolak 80. Jadi tolak siap-siap. 8 tolak sifar 8. 8 tolak 8, sifar. Jadi 80 ni bilangan yang ke berapa? Kita tahu tadi, kalau tadi 7, 80 ni bilangan yang ke 8. Kemudian turun. Selagi ada nombor yang perlu turun, kita kena turunkan. Baru selesai hasil bahagi kita. Jadi 84. 84 bilangan ada tak dalam sifar 10? Jadi 84 pun sama. Berada di tiada dalam sifar 10, tapi berada di antara 80 dan 90. Jadi 84 pun berada di tempat yang sama dengan 88 tadi. Jadi ingat syarat dia, mesti ambil yang kurang. Jadi kita akan ambil atas. Jadi tolak 8
Jadi 80 ni bilangan yang ke 8. Jadi tolak siap-siap. 4 tolak sifar 4, 8 tolak 8 sifar. Maka jawapan akhir bagi soalan ni ialah 788 baki 4. Baik, soalan berikutnya ni bahagi dengan 100. Pun mudah juga. Buat bentuk lazim 4660. Buat pintu, buat bumbung, bahagi 100. Jadi buat sifir 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Buat sampai 9 saja. Cukup lengkap untuk kita selesaikan soalan yang menggunakan kaedah bentuk lazim. Jadi buat sifir 100, sifir 100 tu sama dengan sifir 1 je, cuma tambah 2 sifar saja. Kalau tadi sifir 10 kita tambah 1 sifar, yang ni sifir 100 kita tambah 2 sifar. Jadi kita selesaikan. Boleh tak 4 bagi 100? Tak boleh, 4 kecil. Gabungkan jadi 46 pun tak boleh, 46 lebih kecil daripada 100. Kita gabungkan jadi 466. Boleh tak? Boleh, sebab 466 lebih besar daripada 100. Terus kita cari 466 dalam sifir 100. Berada di mana? Berada di antara 400 dan 500. Maka ingat, kita mesti pakai yang kurang. Jadi tolak 400. Tolak tak siap. 6 tolak sifar 6, 6 tolak sifar 6, 4 tolak 4 sifar. Jadi 400 ni bilangan ke berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi letak di atas digit yang ketiga, sebab kita gabungkan nombor tersebut menjadi 3 digit supaya boleh membahagi. Jadi masih ada nombor ni turun. Jadi kita dapat 660. 660 dalam sifir 100 ada tak? Pun tiada, tapi berada di antara 600 dan 700. Ingat syarat dia, mesti ambil yang kurang. Maka kita kira 600 ni bilangan ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 600 ni bilangan yang ke-6. Maka kita letak 6. Sebelum tu, apa yang kita lupa? Kita lupa letak di bawah ni. Jadi tolak 600. Tolak macam biasa. Sifar tolak sifar, sifar. 6 tolak sifar, 6. 6 tolak 6, sifar. Maka jawapan akhir bagi soalan ni ialah 46 baki 60. Soalan yang terakhir, 9320 bahagikan dengan 1000. Pun senang saja. Buat bentuk lazim 9320. Buat pintu, buat bumbung, bahagikan dengan 1000. Jadi buatlah sifir 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Jadi kita cari. Boleh tak 9 bagi 1000? Tak boleh. Kita gabungkan jadi 93. Pun tak boleh. Gabungkan lagi jadi 932. Boleh dibagi 1000? Tak boleh, sebab lebih kecil daripada yang dekat luar pintu ni. Jadi tak boleh. Yang boleh membahagikan dengan 1000 ni ialah 9320. Jadi kita cari 9320 di mana dia? Ada tak dalam sifir 1000? Tak ada. 9320 ni terlepas. Lebih daripada 9000. Maka ingat, kita mesti guna yang kurang. Kalau yang kurang 9000. Jadi tolak 9000. Jadi 9000 tersebut bilangan keberapa dalam sifir 1000? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan yang ke-9. Ingat, disebabkan kita jadikan 4 digit nombor, maka mesti letak 9 tersebut di tempat yang keempat ni. Kemudian teruskan proses menolak macam biasa. Sifar tolak sifar, sifar. 2 tolak 2, 2 tolak sifar, 2. 3 tolak sifar, 3. Maka jawapan yang kita dapat bagi soalan ni ialah 9 baki 320.